bertanya bagi orang yang tidak tahu. Maka sudah tentu bila dia tanya, dia ikut orang yang dia tanya. Betul tak? Hadis itu menunjukkan masyarakat Islam, orang Islam bukannya dalam mustawa wahid, bukan dalam satu darjat kesemuanya. Dia ada orang alim, dia ada orang jahil. Orang jahil dia kena ikut orang alim. Dia tanya soalan, ustaz apa hukum sekian-sekian, ustaz tu jawab, dia ikut. Mana Al-Quran suruh kita bertanya, maka orang yang bertanya akan ikut orang yang ditanya. Maka bersoal jawab ada kedudukan yang besar di dalam Islam. Dia ada kedudukan yang begitu besar dalam menuntut ilmu. Kalau kita boleh umpamakan, berikan contoh, ilmu itu seperti sebuah menara tinggi. Ilmu ni menara tinggi yang jelas kepada semua orang nampak menara tinggi itu. Namun kadang-kala menara yang tinggi yang jelas pada siang hari, kadang-kala menara yang tinggi itu tak, dia jadi kabut, orang tak nampak. Disebabkan apa? Disebabkan kegelapan malam. Maka demikianlah ilmu berperanan menyuluh kegelapan supaya menara yang dah tinggi itu jelas kelihatan. Itu perumpamaan dia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menyebut bagaimana adanya proses soal jawab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Yang bermaksud, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang arak dan judi. Qul, jawabkan kepada mereka, fihima, pada arak dan judi itu, ithmun kabir, ada dosa yang besar, wa manafi'u linnas, ada juga manfaat. Arak dan judi itu Allah Ta'ala kata ada dosa yang besar, ada juga manfaat. Barangkali kalau cuaca sejuk, orang minum arak jadi panas badan, orang cerita macam tu kan. Jual arak, buat judi, ekonomi negara jadi subur, contohnya. Ada manfaat, tak dinafikan. Tetapi ithmuhuma, wa ithmuhuma, dan dosa kedua-duanya, dosa keburukan yang ada pada arak dan judi itu akbar min naf'ihima, lebih besar dari manfaat yang ada. Tak dinafikan ada manfaat. Jadi kalau kita nak marah ke orang buat arak dan judi, jangan kita kata tak ada manfaat langsung benda tu. Memang ada manfaat. Al-Quran memperakui kemanfaatan arak dan judi. Memang kita kata kita tak nafikan ada manfaat arak dan judi, tetapi ternyata mudarat dia lebih besar berbanding manfaat yang ada. Al-Quran ajak kita menilai sesuatu benda sedemikian, maka bertanya. Al-Quran sebut proses bertanya jawab. Dalam sunnah juga itu ada contoh dalam Al-Quran, banyak lagi contoh dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Orang Yahudi tanya kat Nabi tentang ruh. Apa dia? Bercerita kat kami tentang ruh. Al-Quran ajarkan kepada Nabi untuk menjawab. Apa dia? Qulir ruh min amri rabbi, ruh tu urusan Tuhan aku. Memang kita kata soal jawab, apa, bertanya dan menjawab soalan, proses yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, benda yang penting. Tapi bukan setiap soalan ada jawapan. Dia macam tu pula. Bukan setiap soalan ada jawapan. Kita jawab berdasarkan hidayah dari Allah dan Rasul. Kalau kita tak tahu petunjuk daripada Al-Quran dan Sunnah, kita jawab apa? Wallahu a'lam. Bila orang Yahudi tanya kepada Nabi Muhammad tentang ruh, Nabi Muhammad tak tahu nak jawab. Nabi Muhammad tunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjawab soalan tersebut. Lalu wahyu turun, habaq kata apa? Habaq kata apa? Qulir ruh min amri rabbi. Habaq kepada mereka, wahai Muhammad, ruh tu urusan Tuhan aku. Tidaklah kamu semua diberi ilmu melainkan sedikit aja ilmu kita ni. Habaq mai, siapa paling alim sekali? Habaq mai, siapa pun dia.
Tak adalah banyak mana ilmu dia melainkan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu semua diberi ilmu melainkan sedikit sangat. Kadang-kadang kita baca kitab, kita baca satu kitab, kita rasa macam aku ni alim dah rasanya. Tapi bila kita kadang-kadang kita jumpa orang yang lebih alim dari kita, kita rasa ya Allah kecilnya aku ni, terlampau luas ilmu yang Allah Ta'ala turunkan ke dunia ni, terlampau luas. Kerana tu kena soal jawab. Maka kita tengok di dalam As-Sunnah, kita dapati juga banyak proses soal jawab yang berlaku antara Nabi dan para sahabat. Bahkan situasi itu juga yang berlaku dengan campur tangan daripada malaikat Jibril alaihi salam. Bukan setakat Nabi dengan sahabat saja bersoal jawab, bahkan Jibril juga terbabit dalam proses soal jawab. Contohnya hadis yang kita semua sedia maklum, iaitu hadis Jibril, terkenal dengan nama hadis Jibril. Jibril datang kepada Rasulullah dengan menyerupai seorang lelaki yang segak. Lalu Jibril tanya kepada Rasulullah, apa dia tuan-tuan? Tanya apa itu iman, apa itu Islam, apa itu Islam, apa itu iman, ihsan, dan tanya bila kiamat. Sehingga Nabi berkata, mal mas'ulu anhu bi'a'lam minas sa'il. Bukanlah orang yang ditanya itu lebih tahu dari orang yang bertanya. Maknanya dua-dua tak tahu. Kemudian Jibril tanya kepada Rasulullah tentang alamat-alamat kiamat. Nabi pun bagi tahu, antalidal amatu rabbaha, seorang ibu akan melahirkan tuan dia. Wa antara uratal, dan kamu melihat orang yang tak ada pakaian, miskin, ri'a asyah, mengembala kambing, bersaing untuk mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Nabi tak cerita tanda-tanda kiamat. Maka berlaku proses soal jawab hatta dengan campur tangan Jibril. Jibril, tuan-tuan sekalian, makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu sudah tentu apabila Jibril memilih cara, apabila Jibril tanya macam tu kepada Rasulullah, dalam hadis sebut setelah beberapa hari Nabi tanya kepada Umar bin Al-Khattab, wahai Umar, kamu tahu tak siapa yang datang dekat aku pada 2-3 hari lepas? Tanya tentang Islam, iman dan ihsan. Umar kata, Allah dan Rasul saja yang mengetahui. Kemudian Rasulullah beritahu yang datang itu adalah Jibril, atakum yu'allimakum dinakum. Yang datang itu adalah Jibril. Dia datang untuk mengajarkan kepada kamu agama kamu. Maksudnya nak mengajar agama ada proses soal jawab, dan proses tu, cara tu Jibril yang pilih. Sudah tentu cara bersoal jawab ni merupakan cara yang antara cara yang afdal dan utama dalam proses nak mendapatkan ilmu. Jadi insya-Allah kuliah kita ni kita akan tengok soal jawab yang saya susun, dijadikan buku untuk dapat kita ambil manfaat sedikit sebanyak yang ada. Lebih menarik lagi tuan-tuan, lebih menarik lagi kita tengok kadang-kadang, cuba tengok dalam sebuah hadis Nabi SAW, pernah kadang-kadang Nabi tanya kat sahabat. Nabi tanya, antaranya dalam hadis Nabi tanya kepada sahabat, apakah kamu semua tahu bagaimanakah iman kepada Allah yang Maha Esa? Dalam hadis yang lain Nabi kata, atadruna mal muflis? Kamu semua tahu ke siapa dia orang yang muflis? Soal jawab. Sahabat pun berfikir. Akhirnya sahabat jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Lalu Rasulullah bagi tahu. Sebahagiannya sahabat jawab, al-muflis indana, muflis di kalangan kami orang yang tak ada harta, tak ada wang ringgit, itu muflis. Rasulullah kata dah, muflis di sisi di hari akhirat bukan orang yang sedemikian, tetapi orang yang muflis di akhirat orang yang bawa amalan yang banyak tetapi habis amalan diberi kepada orang disebabkan kesalahan yang dilakukan kepada orang ramai. Soal jawab. Dan ada juga dalam bentuk teka-teki. Rasulullah bagi dalam bentuk teka-teki. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi pernah tanya kepada sahabat. Nabi tanya apa? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Umar. Kata beliau, kata Abdullah ibn Umar, baginda Nabi SAW pernah bertanya, sesungguhnya dalam banyak-banyak pokok terdapat satu pokok yang daunnya tidak gugur.
Pokok itu seperti seorang Muslim ceritakan kepada aku, habaq kepada aku, pokok apakah itu? Macam teka-teki. Kan kita ada dalam banyak-banyak ni kan, kita ada soalan kan. Rasulullah buat benda yang sama. Dalam banyak-banyak pokok ada satu pokok yang daun dia tak gugur-gugur. Dia sama, manfaat pokok tu sama seperti seorang Muslim. Cuba teka apa pokok tu. Pokok apa tuan-tuan? Agak-agak pokok apa? Kalau tuan-tuan bijak bijak apa? Bijak apa? Bijak apa? Bijak laksana, ha? Bijak apa? Istana. Kalau tuan-tuan bijak, apakah pokok itu tuan-tuan? Bila Nabi tanya macam ni, Abdullah ibn Umar dia kata, orang ramai menyangka pokok-pokok kampung, pokok-pokok yang ada kat kampung banyak lah, kat Arab lah, dia pun duk jawab pokok-pokok itu. Tapi kata Abdullah ibn Umar, namun jiwa aku rasa macam pokok tu pokok tamar kot. Tapi dia tak jawab. Pasal Abdullah ibn Umar dia orang muda, orang lain semua tua-tua dah dewasa dari dia nak jawab, dia rasa macam pokok tamar. Tapi orang lain tak jawab pokok tamar, dia sebut pokok-pokok kampung yang ada kat rumah dia. Lalu orang ramai bila dah jawab tak betul, orang ramai pun bertanya kepada Rasulullah, ya wahai Rasulullah, ceritakan kepada kami pokok apa tu. Habis semua jawapan tak betul, pokok apa sebenarnya? Lalu Rasulullah SAW menjawab, pokok itu adalah pokok tamar. Pokok itu adalah pokok tamar. Pokok tamar ni tak ada kat tempat kita, tapi dah ada kat Kelantan. Kat Kelantan dah ada pokok, dah buah dah pokok kurma di Kelantan. Pokok tamar ni tuan-tuan, Allahu a'lam, barangkali kita boleh samakan manfaat dia seperti pokok nyok barangkali lah. Sebab apa? Dalam syarah-syarah hadis, ulama-ulama yang mensyarahkan hadis mereka sebut, sebab apa Nabi kata pokok tamar? Disebabkan pokok tamar ni banyak kebaikan yang boleh diambil daripada pokok tu. Buah dia baik, buah dia boleh makan, sedap, boleh simpan tahu lama, tak busuk-busuk, boleh tahan. Buah dia baik, dan terusan buah dia. Durian tak boleh, ada musim je, ada musim tak ada. Tengok pokok tak ada buah. Harum manis bila lemah, dia musim dia ada buah, kalau bukan musim dia tengok pokok. Tapi pokok tamar dia berterusan buah dia, berterusan macam buah nyok tak, berterusan. Tapi buah nyok orang tak buat makanan sasi lah. Orang tak buat makanan, buat dalam masakan. Buah dia berterusan. Apabila kering, pokok tamar dapat digunakan dalam pelbagai manfaat pokok dia tu. Batang dia boleh buat macam-macam, pelepah dia pun boleh guna, akar dia pun boleh guna, dapat dijadikan kayu, tongkat, benteng boleh juga. Macam pokok nyok saya ingat. Lepas tu saya baca syarah ni, saya tengok macam teringat kat pokok nyok. Tali, pokok nyok pun boleh buat tali juga. Bekas-bekas makanan, boleh buat bekas makanan. Budak-budak dulu kami waktu kecil-kecil dia main upih. Orang panggil upih, nyok tengah pelepah nyok main tarik. Sorry, itu pinang. Bukan nyok. Boleh buat bekas-bekas makanan dan macam-macam lagi. Kerana itu Nabi SAW mengumpamakan pokok tamar dengan seorang Muslim. Sebab apa? Ini saya nak teka pula. Sebab apa Nabi samakan orang Islam tu dengan pokok tamar? Sebab apa? Adik-adik ni, sebab apa? Agak-agaknya sebab apa? Elok pokok tamar, tengok dalam gambar elok, tak elok tak mana apa kan. Tapi pasal apa Nabi samakan pokok tamar dengan seorang Muslim? Ya Allah, jawab apa dia? Adik-adik ni, adik-adik terletak rahmat ni, agak-agak apa dia? Salah tak apa? Apa dia adik? Ada jawapan? Apa dia? Adik baju hijau tu nak jawab. Agak-agak adik sebab apa? Amalan seorang Muslim yang berterusan. Ada jawapan lain? Betul lah tu, tapi dia tak apa nak tepat. Betul lah.
Kalau dalam 10 markah boleh bagi satu lah. Ada lagi ada jawapan ni. Banyak kebaikan. Seorang Muslim dia banyak manfaat. Seperti mana sepohon tamar, dia banyak manfaat dia, banyak kebaikan, banyak memberi manfaat kepada orang lain. Maka seorang Muslim pun sepatutnya macam tu. Dari hadis ni kita muhasabah diri kita balik. Sejauh mana kita memberi manfaat banyak kepada orang lain. Cuba kita fikir balik. Kalau kita tak pernah bagi manfaat banyak kepada orang lain, kita ni Muslim yang baik ataupun tidak? Kita ni Muslim yang baik ataupun tidak? Muslim, Ustaz, kami seorang Muslim. Memang Muslim, pokok lain pun pokok juga, tapi kurang manfaat dia kepada orang ramai. Maka seorang Muslim yang tak buat apa, dia Muslim, tetapi jika nak bandingkan dia dengan seorang Muslim yang banyak memberi kemanfaatan kepada orang lain, sudah tentu orang Muslim yang banyak memberi manfaat itu lebih baik, lebih besar kedudukan dia berbanding seorang Muslim duduk rumah, duduk seorang-seorang dia. Maka kita dalam bergaul dengan orang ramai, pastikan kita banyak memberi manfaat kepada orang ramai, bukan memberi mudarat. Ada orang ni, bila kita kenal dia, kita kata apa? Menyesal aku kenal dia. Ada tak orang macam tu?